Okey, dan pastinya tajuk kita pada hari ini iaitu ambil suplemen dan juga ubat tradisional dengan bijak. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita yang sudah pun berada di kaunti sekarang ini. Nak ucapkan selamat datang kepada Puan Nur Fazilah binti Zainal Abidin, pegawai farmasi KK Petaling Bahagia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan KLFM. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dengan Puan Fazilah kita, dan pastinya ini merupakan kali pertama on air bukan saja di KLFM tetapi di Radio RTM. Ya, betul. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya on air lah. Itulah dia. Jadi kami sangat bertuah hari ini dapat bersama-sama dengan Puan Nur Fazilah kita. Hari ini kita nak berkongsi tentang ambil suplemen dan juga ubat tradisional dengan bijak. Mungkin ada antara kita memang amalkan makan suplemen. Kadang-kadang juga boleh dikatakan Puan memang pagi, petang, siang, malam akan makan ubatan. Ya, betul. Ada yang buat sendiri, ada yang ambil daripada sekian-sekian. Jadi sebagai permulaannya Puan, pengambilan suplemen kesihatan dan juga ubat tradisional ni dia sinonim dengan persepsi pengguna yang nakkan kehidupan yang sihat, yang cantik. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan suplemen ataupun ubat tradisional? Adakah ianya sama ataupun berbeza? Silakan Puan. Okey, kita pergi kepada definisi dululah. Maksud dia memang tak sama langsung. Okey, ubat tradisional ni membawa maksud sesuatu produk yang digunakan dalam perubatan asli dengan menggunakan satu ataupun lebih bahan-bahan semula jadi, sama ada daripada tumbuhan, binatang ataupun bahan galian, dalam bentuk parti ekstrak atau bukan ekstrak, dan juga rawatan homeopati juga included lah, termasuk dalam ubat tradisional. Okay, manakala suplemen pula, suplemen ni kita tahu dia daripada bahasa Inggeris kan, melengkapi. Okay, so dia sebenarnya makanan tambahan, dia addition sahaja bagi memenuhi kekurangan zat kita lah daripada pengambilan diet kita seharian. Okay, so itu dari segi definisi lah, antara dua ni memang tidak sama ya. Okey, itu dia. Itu antara yang boleh dikongsikan oleh Puan Fazilah kita berkenaan apa yang dimaksudkan dengan suplemen dan juga ubat tradisional. Okey, bagaimana dengan trend permintaan dan juga penggunaan suplemen ni atau ubat tradisional di Malaysia? Sebab kita tengok sehari-hari tu dia macam cendawan yang tumbuh. Ya, betul. Semua nak buat sendiri. Katanya ini lebih asli, buatan tangan. Jadi macam mana Puan Fazilah tengok dekat Malaysia ni? Adakah kita perlu risau ataupun tak apa? Okey, betul. Macam Sheila cakap, betul. Sekarang ni memang di mana-mana sajalah. Okay, terutamanya di online sebenarnya, social media. Facebook, TikTok. Sekarang ramailah sebenarnya yang menggunakan produk-produk macam ni. Dan claim tu lah, betul lah macam Puan cakap. Dia claim saya punya yang paling bagus, saya punya yang paling asli. Tak salah sebenarnya kita nak mencuba, kita nak menggunakan produk ubat tradisional ni. Sebab macam Sheila cakap tadi, kita secara naturally kita akan fikir tradisional sama dengan semula jadi, sama dengan selamat. Okey, perkara ni tak semestinya betul, sebab kadang-kadang bahan yang daripada semula jadi tu pun boleh ada kemungkinan dicemari dengan contohlah logam-logam berat lain, macam merkuri ke plumbum ni, contoh macam tumbuhan di hutan apa semua tu, ada juga kemungkinan untuk dia dicemari dengan logam lain ataupun bahan-bahan lain yang membahayakan lah. Okey, penggunaan permintaan sebenarnya di Malaysia sangat tinggi sekarang ni, sangat tinggi. Okey, tapi disebabkan permintaan ni lah sebenarnya ramai pengeluar, founder-founder yang berlumba-lumba nak membuat produk mereka. Dalam lumba-lumba ni, sibuk-sibuk ni, ada yang terlupa yang mereka perlu daftarkan ubat ataupun produk tradisional mereka tu. Okay, so kita sebagai pengguna pun sebenarnya sebelum nak beli, perkara pertama sekali, pastikan ubat tersebut, produk tersebut berdaftar. Okey. Okey, kalau kita tahu daftar tu dia macam mana? Adakah dekat kadang-kadang kita tak tahu itu tiruan ke? Ya, betul. Yang betul ke? Ada cara tak nak tahu macam mana dia berdaftar dengan KKM ni? Ada, mesti ada cara. Mesti nak tahu mesti ada cara. Okey. Macam mana tu? Mungkin boleh dikongsikan dengan pendengar dan penonton kita sekarang ni. Okey, boleh. Okey, ciri-ciri ubat berdaftar sebenarnya ada dua. Okey, satu, pertama, nombor pendaftaran tu sendirilah yang ada MAL, yang bermula dengan MAL. Okey, dan dia ada 8 digit. 8 digit. Serta dia akan berakhir dengan huruf. Ada huruf. Okey. So ada 4 huruf actually. Saya bagi contoh Okey, MAL. 2020 1234
T. Okey. Dia berakhir dengan T. Bermakna kat belakang tu mesti ada huruf. Ada huruf dan huruf tu ada maksud. Okey. Contoh kalau macam tadi berakhir dengan T, maksud dia ubat tu ataupun produk tu adalah ubat tradisional. Faham. Kalau ubat huruf yang akhir tu huruf A, dia ubat preskripsi. Okey, maknanya ubat-ubat yang kita dapat daripada doktor lah, yang memerlukan doktor bagi slip ubat tu dekat kita. Tengok sekarang sesiapa yang tengah pegang ubat atau bawa ubat dalam beg tu. Tengok. Tunjuk, okay? Cuba tengok. Dekatkan sikit dekat kamera Saya tu. bagi contoh. Sekejap kita zoom sikit. Okey, silakan. Okey, nampak tak ada MAL number, lepas tu ada 8 angka dan hujung sekali tu ada nombor. So itu satulah ciri yang pertama. So ciri yang kedua, kalau pendengar kita ataupun viewers kita kan, nampak tak stiker kilat-kilat ni, shiny-shiny ni? Macam kelabu grey-grey macam tu. So itu kita panggil hologram. Okay. So stiker ni antara ciri yang perlu ada lah dalam produk berdaftar. So dia kena ada dua, dia bukan salah satu. Dia kena ada MAL, nombor MAL dan juga hologram stiker ni. Okey, faham. Itu kalau tak cukup salah satu maknanya ni bukan Ya, bukan. Kadang-kadang ada juga yang ada dua-dua ni tapi masih lagi tiruan. Susah juga Itu susah. So kita sebenarnya boleh check, kita boleh semak sama ada produk tu betul-betul asli ataupun tidak. Okey, dari nombor tadi tu kita boleh semak melalui NPRA. Saya rasa sekarang ramai yang dah alert sebenarnya dengan NPRA ni. Dia satu laman web. Okey. Dia stands for National Pharmaceutical Regulatory Agent lah sebenarnya. So kita boleh masuk, siapa-siapa boleh log in sebenarnya, pengguna, kita sebagai health professional semua boleh melayari laman web tu. Okay, so dalam laman web tu kita boleh semak sama ada produk ni betul ke, nombor pendaftaran dia selari tak dengan apa produk yang kita pegang di tangan tu. Okey. NKRA tadi tu NPRA. Yes, npra.gov.my. Sebenarnya orang Malaysia ni dia pentingkan 3K. 3K kecantikan, kesihatan, kewangan. Dia sebut 3 je dia terus percaya. Betul. Kalau sebut kesihatan pun dia cepat, keuangan pun cepat, kecantikan pun cepat. Okey. Kalau Puan sendiri tengoklah majoriti produk suplemen kesihatan dan juga produk tradisional ni dia dijual secara terbuka sekarang ni. Kalau dulu agak sukar untuk kita memiliki ubat-ubat seperti ini. Jadi bagaimana kawalan di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia setakat ini, apa yang dibuat? Okey. So dari segi kawalan, so pertamanya saya cerita daripada segi KKM itself lah, daripada Kementerian Kesihatan. So kita KKM ni melalui bahagian penguatkuasaan farmasi. Ya, so sentiasa memantau dengan aktif penjualan ubat-ubatan ni, termasuklah suplemen, produk tradisional semua ni dari semasa ke semasa. Okay, so bahagian penguatkuasaan farmasi ni dia ada beberapa cawangan bawah dia. So antaranya cawangan kawalan iklan, cawangan forensik farmasi. So dua cawangan ni dia bertanggungjawab lah untuk kalau iklan tu biasanya dia akan memantau segala iklan yang berkaitan dengan ubat-ubatan, adakah dia melanggar peraturan ni. Cawangan forensik farmasi ni lebih kepada kita punya produk ni. Maksudnya kalau ada laporan ataupun ada komplain yang dijalankan terhadap ubat ataupun produk, so cawangan ni lah, tim forensik farmasi ni lah yang akan ambil sampel, yang menjalankan analisa dan tengok betul ke dalam kandungan produk tu seperti yang dikatakan oleh pengeluar kan. Okey, maknanya bukan duduk saja, memang akan ada pemantauan yang dibuat. Betul. So secondly kita ada akta jugalah. So kita ada akta jualan dadah 1952. So mana-mana individu ataupun syarikat yang menjual, mengedar, mengimport ubat-ubatan yang tidak berdaftar ni memang melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 ni. So kesalahan serius lah sebenarnya. Denda dia pun bukan sikit-sikit. Denda dia untuk kesalahan pertama boleh RM25,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. So kalau kesalahan kedua, orang yang sama ataupun syarikat yang sama berulang lagi, dia lagi lebih lagi lah. Okey. Dekat-dekat Malaysia ni dia dah ada dah yang kena denda macam tu Puan? Ada je. Banyak je. Cuma kita tak tahu Kita tak tahu itu je. Nak tahu juga siapa tak ada. Nak tahu juga siapa tu yang kena kan. Bermakna RM25,000 untuk kesalahan pertama tu banyak lah. Itu individu. Kalau syarikat dia minimum pun dah RM50,000 kalau contohlah syarikat tu memang didapatilah tidak mendaftarkan produk dia tapi dia menjual, mengiklankan semua produk dia. Lepas tu kita mungkin dapat aduan bila pegawai farmasi ada buat
siasatan, serbuan dan sebagainya memang dapati tak berdaftar. So kalau disabit kesalahan tu memang dia akan dikenakan hukuman itu. Memang akan kena. Maknanya pengguna boleh buat laporan, boleh buat aduan. Betul. Tak ada masalah, akan diambil aduan-aduan tu. Sebab kita sebagai pengguna ni memang berhak untuk adukan segala masalah ataupun apa-apa kesulitan yang berlaku dekat kita lah. Okey, tak apa, kejap kita sambung balik. Kita akan tanya banyak lagi kepada Puan Fazilah kita, Pegawai Farmasi Klinik Kesihatan Petaling Bahagia. Petaling Bahagia, betul? Bahagia. Paling bahagia sangat ni. Dia Petaling Bahagia. Siapa nak bahagia boleh masuk. Boleh masuk sini. Terus bersama kami, Nadi Kota KL. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami 2.45 minit petang ketika ini. Masih lagi bersama saya dan juga tetamu kita yang berada di kaunti sekarang ini, Puan Nur Fazilah binti Zainal Abidin. Okey, sekali pandang dia macam anak mami. Katanya asal KL, tapi memang ada anak mami punya ni mix Adalah sikit. Adalah sikit-sikit. Ni kalau suruh nyanyi Hindustan ni mesti bolehnya ni. Okey, tajuk kita berkenaan dengan ambil suplemen dan juga ubat tradisional dengan bijak. Okey, adakah ubat-ubat tradisional ni kita tak boleh ambil ataupun kita boleh ambil tetapi ada caranya, Puan? Ada yang tanya dekat Facebook kita. Okey, macam saya cakap mula-mula tadilah, bukannya kita tak boleh ambil langsung sebarang produk tradisional ataupun suplemen. So, paling penting kita sebagai pengguna, sebelum kita nak beli, nak guna, pastikan dulu produk itu berdaftar. Macam saya cakap tadilah, dengan cara kita menyemaknya. Okey, dan kenapa kita pentingkan sangat produk berdaftar ni? Sebab produk berdaftar ni dia menjaminkan keselamatan, kualiti dan keberkesanan ubat tersebut. Tapi di sini saya ingin cakap, tiada kajian klinikal sebenarnya yang dijalankan untuk produk tradisional. So sebab tu produk-produk tradisional ni kita tak dapat beri jaminan lah dari aspek keberkesanannya. Macam saya cakap, kesesuaian sesuatu produk tu berbeza ikut mungkin individu A dia ambil produk tersebut, tak ada masalah bagi dia. Mungkin berkesan, apa yang dia nak kesan dia nak tu dia dapat. Tapi produk yang sama bila diambil oleh individu B dengan masalah yang sama mungkin tak dapat. Mungkin lebih teruk keadaannya kan. So bukan tak boleh ambil, boleh je. Tapi dapatkan nasihat doktor. Itu yang sebenarnya. Itu paling penting. Sebelum kita nak ambil apa-apa produk suplemen sekalipun, sebenarnya kena bagi tahu doktor, dapatkan nasihat. Sebab kadang-kadang ubat-ubat ni dia boleh berinteraksi dengan ubat-ubat yang kita sedia makan. Contoh macam penyakit-penyakit kronik kan. Sebab sekarang penyakit-penyakit kronik ni saya rasa macam ramai sangat, semakin tinggi kan penyakit-penyakit kronik ni among rakyat Malaysia ni. So kencing manis darah tinggi tu saya rasa dah terlalu common sebenarnya. Kadang-kadang kita ingat kita tak ada. Rupanya ada. So sebelum apa-apa sekalipun, better kita periksa dulu kesihatan diri kita, sesuai ataupun tidak produk tu untuk kita ambil, ada sebarang interaksi ke ataupun mungkin akan ada kesan sampingan, barulah kita boleh ambil dengan leganya lah, dengan selamatnya. Okey, itu sebenarnya tak kira lah ubat apa pun yang kita ambil, saranan daripada doktor tu amat-amat penting. Betul. Kalau kita dengar orang cakap tu, memang kita akan macam tertarik kan, terikut macam dia pakai okey lah, kau belilah semua kan. Macam mana kita nak ajar masyarakat kita ni supaya kita ada pengetahuan selain pada yang Puan sebutkan tadi. Mungkin ada cara lain lah untuk kita mengajar. Satu. Yang kedua, kita nak guidekan masyarakat kita yang memang taksub dengan ubat tradisional, suplemen dan sebagainya, Puan. Okey. Macam repeat pula So tadi pendaftaran tu dah tunjuk, dah settle. So hologram tadi, kalau Sheila perasan hologram tu kita tunjuk je kan. Tadi tu. Sebenarnya dia itu pun yalah, sekarang teknologi dah maju. Betul. Orang boleh tiru. Tak boleh beza kan. Betul. Kadang-kadang orang boleh tiru sama kan dengan yang asli. Pun bahaya juga kan. So dekat situ kita ada juga mekanisme untuk check lah, untuk semak betul ataupun tidak. Kita ada aplikasi, kita pun ada app. Ada ke depan, maju ke depan. So nama apps tu Pharma Checker. Pharma Checker. FARMACHECKER. Saya satu perkataan lah. Alright. So boleh download apps tu. Kalau kita scan hologram tadi kan, stiker kilat-kilat shiny tu, kalau produk tu betul, once kita scan memang akan keluar semua
semua detail. Nama ubat, nombor registration, ada kat situ dah boleh semak. MAL tu sama tak dengan Baguslah. kalau tak percaya boleh buat siapa yang tengah pegang any produk Okey. tradisional ataupun Maknanya tadi pertama Puan ada ajarkan kita cara nak bacakan kod dia tadi kan. Ya, Ada nombor MAL, pendaftaran. lepas tu nombor digit, lepas tu belakang tu ada huruf. yes. T ataupun preskripsi tadi huruf apa tadi? Kalau tu A. Yang kalau preskripsi A, betul. A, alright. Lepas tu yang kedua ni yang pertama boleh check NPRA. Betul. Okey, yang kedua yang ni lah Aplikasi Pharma Checker. Ini semua boleh guna. Semua boleh Download saja. Download sahaja dan kita boleh scan hologram tersebut. So kalau tak boleh scan ataupun let's say kita scan tapi maklumat yang keluar tu lain dengan apa yang kita pegang kan. Maknanya produk tiruan lah. Tak tahu mana dia dapat stiker tu kan. Okey, maknanya kita sebagai pengguna ataupun masyarakat kena tahu kan. Kita kena bijak. Kena bijak. Maknanya bukan sekadar kita tengok kotak tu cantik. Betul. Berkilat. Ini betul lah logo ni. Betul lah ni. Halal. Satu, kedua Terus dah ambil. lulus PKM terus ambil. Sebenarnya ada dua tadi Betul. semua boleh ambil maklum apa yang Puan Fazilah kongsikan dengan kita tadi berkenaan dengan huruf dan angka ataupun digit, dan juga ada dua apps yang boleh diketahui, NPRA dan juga Pharma Checker. Okey. Dan seterusnya ni, okey, produk tradisional tidak berdaftar ni mempunyai risiko. Mungkin dia dicampurkan dengan bahan yang tidak terkawal. Mungkin bukan sekarang kita ambil atau makan tak bagi kesan. Mungkin 10 tahun, 5 tahun akan datang akan bagi kesan kepada kita. Jadi bagaimana kita nak memastikan produk kesihatan yang digunakan tu berdaftar. Macam tadi kita tengok berdaftar mungkin kepada ubat-ubat suplemen. Ini yang macam jamu ke? Pun kena daftar. Itu pun kena daftar. Saya cakap tadi kan MAL ada huruf T di belakangnya. Walau itu, apa pun ubat kita buat sendiri kat rumah pun kita jual kat orang. Kalau jual, yes. Konsep dia jual kena ada. Ya, sebab kita sebenarnya dah melibatkan orang lain kan, kita jual. Lagi satu, definisi ubat tersebutlah. Ubat tu apa-apa yang kita gunakan untuk mengawal, mencegah ataupun merawat penyakit, itu dah jatuh dalam kategori ubat dan perlu didaftarkan. Okey, tu dia. Kejap lagi kita akan sambung balik untuk 7 minit yang terakhir. Jadi kepada anda, kalau ada lagi soalan-soalan yang ditanyakan kepada kami, anda boleh ajukan kepada Puan Fazilah kita. Okey, itu dia lagu daripada kumpulan Five. Baru saja menghiburkan anda menerusi KLFM Rentak Interaktif Kota. Sedar tak sedar kau? Nak habis dah 5 minit saja lagi untuk sembang KL kita pada hari ini. Jadi sebagai orang kata penutup lah untuk sembang KL kita pada hari ini. Tajuk ni saya pasti sentiasa orang nak tahu, nak tanya, sebab sentiasa ada pengeluaran ubat-ubat yang baru. Jadi Puan, saranan dan juga nasihat kepada pendengar kita dan juga penonton kita sekarang, Puan, silakan. Okey. So pada semua pendengar KFM, penonton, okey, kesimpulannya pilihan sebenarnya di tangan kita sendirilah, di tangan pengguna sendiri. Okey. So kita sebagai pengguna perlu bijak, teliti betul-betul isi kandungan produk tersebut sebelum kita beli. Jangan mudah terpengaruh dengan iklan, testimoni macam saya cakap tadi kan. Kita tak boleh tengok orang tu pakai jadi kita terus nak beli, tak semak tak selidik dulu betul ke tak produk tu. Okey. So ini sebenarnya tanggungjawab kita lah sebagai pengguna. Sebelum kita nak beli, sebelum kita nak menggunakan sesuatu produk. Okey. Macam saya cakap tadi, sekiranya kalau kita dah terambil dah pun produk tu ada masalah kesihatan ataupun ada kesan sampingan, so terus segera dapatkan rawatan serta nasihat doktor yang bertauliah. Ini pun doktor yang bertauliah lah. Jangan tanya di Facebook bukan lah, doktor Twitter lah. kosmetik. Bukan. Itu doktor yang bertauliah. Okay? So selain tu, pesakit-pesakit yang memang dah ada ubat-ubat kronik macam kencing manis, darah tinggi semua tu, jangan berhenti ambil ubat yang anda sedang makan sekarang ni. Okay? So apa-apa suplemen, apa-apa produk walaupun herba sekalipun, kena berbincang, kena bagi tahu dengan doktor. Tanya sesuai ke tak untuk keadaan saya ni untuk ambil produk-produdak ini. Okay? Doktor kata okey, kita boleh makan, tak ada masalah. Kalau ada kesan sampingan, of course lah kita tak nak kan kita makin teruk. Okay? So biasanya kat sini saya nak selit sikit lah. Boleh silakan. Sebab kita
usaha-usaha kita lah daripada KKM untuk menyebarkan sebenarnya maklumat yang tepat supaya kita nak mendidik pengguna-pengguna kita untuk membuat keputusan yang betul sebelum nak membeli apa-apa ubat lah sebenarnya. So macam segmen sekarang ni kan kita buat wawancara radio, kita ada banyak buat ceramah, pameran di masjid, hospital, banyaklah kita kolaborasi dengan institut-institut lain. So ini semua sebenarnya aim dia satu je, kita nak sampaikan maklumat yang betul. Kita nak pastikan pengguna kita memilih ubat yang betul, yang sesuai dengan mereka dan bijaklah dalam membeli. Okay, so saya tutup kita punya segmen ni dengan saya bagi satu phone number ni. Kalau siapa-siapa nak telefon nak tanya-tanya. Bukan nombor puan bukan nombor saya. Nanti direct orang terus nanti. So apa-apa pertanyaan sebenarnya berkaitan penggunaan ubat-ubatan lah. Okay, para pendengar ni sebenarnya boleh call Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan. Okay, talian dia 1800 886722. So talian ni kita buka Isnin hingga Jumaat, hari bekerja lah 8 hingga 5 petang. Hari umum tak adalah, cuti umum. Talian ini tidak adalah. Okay, so sebarang pertanyaan sebenarnya boleh kita call. Jangan kita Google. Kadang-kadang Google pun takut salah tempat juga Google. Ini nombor yang sepatutnya anda hubungi. Okey, ulangannya 1800 886722. 8 pagi sampai 5 petang waktu bekerja. Okey, itu dia padat sekali. Yang tak tahu kan, macam saya sendiri pun tak tahu tadi macam mana kita nak tengok nombor-nombor angka-angka tu. Kita sama ni pernah tengok pun. Kalau tengok pun sekali lalu macam okey. Betul lah ni. Dah ada ni kilat-kilat ni. Okeylah. Halal satu, yang kedua ada nombor digit-digit tadi tu. Lepas tu yang ketiga ada Sirin punya logo dan sebagainya. Hologram yang kilat-kilat tu dah okey dah. Tapi di sebalik tu sebenarnya anda boleh kalau macam tak tahu caranya tadi, anda boleh downloadkan apps yang diberitahu oleh Puan Fazilah kita, iaitu anda boleh tengok juga di npra.gov.my. Dan satu lagi Pharma Checker. Kat sini pakai telefon anda sahaja. Kat situ anda cuba-cubalah check. Sekarang pun boleh sebab saya pasti ramai antara kita dah ada dah. Kalau tak 2, 1 mesti ada, insya-Allah. Jadi satu perkongsian sangat menarik daripada Puan Fazilah kita bersama-sama dengan kita untuk sembang KL kita pada hari ini. Jadi nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Puan Nur Fazilah Zainal Abidin, pegawai farmasi Klinik Kesihatan Petaling Bahagia.